Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 yang terdiri daripada Muhammad Syazim bin Muhammad Sattah, Muhammad Deni Syafiq bin Muhammad Taufik dan Amirul Hakim bin Azli. Jadi kami akan membentangkan mengenai euthanasia, iaitu mercy killing. Jadi untuk pengenalan euthanasia, sekitar tahun 400 sebelum Masihi, sebuah sumpah yang terkenal dengan sebutan The Hippocratic Oath yang dinyatakan oleh seorang fisikawan Hippocrates Yunani dengan jelas mengatakan, saya tidak akan memberikan ubat mematikan atau menyarankan hal tersebut pada sesiapa pun. Jadi The Hippocratic Oath sekitar abad ke-14 sampai abad ke-20. Jadi seterusnya pada tahun 1920 terbitnya buku berjudul Permitting the Destruction of Life Not Worth of Life. Buku ini adalah bertujuan untuk memberi sokongan euthanasia non-sukarela yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Jadi seterusnya pada tahun 1935, The Euthanasia Society of England atau kelompok euthanasia Inggeris dibentuk sebagai langkah menyetujui euthanasia. Jadi pada tahun 1939, Nazi Jerman melakukan euthanasia secara non-sukarela. Pada tahun 1955, Belanda sebagai negara pertama yang mengeluarkan undang-undang yang menyetujui euthanasia dan diikuti oleh Australia yang melegalkan di tahun yang sama. Pada tahun 2012 sehingga kini, euthanasia dilegalkan di Belgia, Belanda dan Luxembourg dan lain-lain lagi. Seterusnya, objektif kajian mengenai euthanasia. Yang pertama, apakah itu euthanasia? Yang kedua, adakah euthanasia melanggar etika dan hak asasi manusia? Yang ketiga, jenis-jenis euthanasia. Yang keempat, adakah euthanasia dibenarkan di setiap agama? Yang kelima, pandangan terhadap kebaikan dan keburukan euthanasia. Seterusnya saya akan memberikan kepada Deni Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Deni Syafiq dan saya akan sambung tentang aspek tentang euthanasia. Maksud euthanasia. Ayat euthanasia ini berasal daripada bahasa Yunani yang iaitu mempunyai maksud kematian yang baik. Ini adalah kerana perbuatan euthanasia ini ialah suatu perbuatan mematikan seseorang dalam keadaan yang paling mudah dan baik. Namun begitu, penggunaan cara euthanasia ini banyak dilarang oleh negara di dunia. Hal ini kerana penggunaan cara euthanasia ini sebagai cara kematian telah melanggar banyak undang-undang hak kehidupan manusia kebanyakan negara. Terdapat banyak pandangan tentang euthanasia pada hari ini. Setengah pihak berpendapat bahawa penggunaan euthanasia dianggap sebagai pembunuhan dan ia patut dielakkan. Setengah lagi berpendapat bahawa ia adalah cara terbaik untuk mengakhirkan penderitaan pesakit yang mengidap penyakitnya. Selain itu, dari aspek moral dan agama, ada yang berpendapat yang penggunaan euthanasia ini sama seperti perbuatan bunuh diri dan dia dianggap sebagai dosa. Negara-negara yang membenarkan euthanasia. Negara pertama ialah Swiss. Di negara Swiss, pihak kerajaan telah memberikan kebenaran kepada pihak kesihatan untuk membolehkan penggunaan euthanasia sebagai kaedah membunuh diri. Namun begitu, golongan yang berbuat demikian dianggap sebagai egois kerana tidak mahu untuk memikirkan cara lain dahulu demi menyelesaikan masalah dirinya atau pesakit. Berdasarkan daripada data yang diperolehi, pada tahun 2018, sejumlah 221 orang telah mendaftar ke klinik Swiss Dignitas, iaitu salah satu klinik yang menyediakan penggunaan euthanasia. Ini untuk membunuh diri. Dari jumlah tersebut, 87 dari mereka berasal dari negara Jerman, 31 daripada negara Perancis dan 24 dari negara Inggeris. Negara kedua ialah Belanda. Pada tanggal 10 April 2001, Belanda telah mengeluarkan undang-undang yang membenarkan euthanasia. Dan pada tanggal 1 April 2002, iaitu genap setahun selepas kebenaran euthanasia ini di Belanda dibenarkan, sekaligus membuatkan Belanda sebagai negara pertama di dunia untuk mempraktikkan euthanasia. Berdasarkan data yang sudah dikaji, didapati bahawa sejak tahun 2016, 6,091 jumlah orang telah menggunakan kaedah euthanasia sebagai kaedah pembunuhan diri dan ia merupakan punca 4% dari jumlah kematian keseluruhan di Belanda. Pandangan agama-agama lain termasuk Islam terhadap euthanasia. Islam. Dalam Islam mengakui bahawa hak seseorang untuk hidup atau mati itu tertakluk kepada tangan Allah. Namun begitu, hak yang diberikan tersebut merupakan anugerah dari Allah kepada manusia.
Segala yang berlaku semua telah ditakdirkan dan disusun oleh Allah lama sebelum seseorang itu diwujudkan di dalam dunia ini. Hanya Allah yang dapat menentukan bila dan di mana seseorang, manusia atau makhluk untuk hidup dan mati. Euthanasia dalam Islam disebut sebagai Ka Ar-Rahmah. Ia juga terbagi lagi kepada dua, iaitu Taisir Al-Maut Al-Fa'al dan Tafsir Al-Maut Al-Munafail. Namun begitu, mengikut mazhab Syafi'i, ia berpendapat bahawa kita harus menolong seseorang pesakit itu dengan apa daya pun walaupun dia diambang kematian. Agama kedua ialah Yahudi. Dalam ajaran agama Yahudi, mereka melarang perbuatan euthanasia walaupun digunakan atas apa-apa sebab. Bagi mereka, perbuatan euthanasia ini digolongkan dan dikategorikan sebagai sesuatu jenis pembunuhan. Mereka juga percaya bahawa hidup seseorang manusia itu bukan milik seseorang lagi manusia, namun ia merupakan milik Tuhan, iaitu pemilik kehidupan itu. Mereka juga percaya bahawa euthanasia ini merupakan satu dosa walaupun tujuannya mulia sekali mana pun. Bagi mereka, dengan melakukan euthanasia adalah satu kejahatan kerana mahu bercampur tangan dengan urusan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Hakim bin Azli. Di sini saya nak membentangkan pandangan masyarakat tentang euthanasia, iaitu mercy killing. Euthanasia melibatkan berbagai perspektif yang mempunyai idea yang berbeza. Perspektif pesakit, kadang-kala penyakit yang dihadapi akan membawa pelbagai kesakitan dan penderitaan yang tidak dapat ditanggung. Oleh itu, kebanyakan pesakit yang masih sedar mempunyai tinggi kecenderungan untuk berputus asa dan memilih untuk menamatkan hidupnya tanpa kesakitan. Walau bagaimanapun, ahli keluarga pesakit berhadapan dengan dilema untuk membuat keputusan jika pesakit tersebut berada dalam keadaan koma. Kos perubatan yang ditanggung oleh ahli keluarga dapat diringankan dengan melaksanakan euthanasia. Tetapi, pada masa yang sama akan timbul persoalan. Adakah itu pilihan yang diinginkan oleh pesakit untuk menamatkan hidupnya, atau ahli keluarga akan mendapat tekanan daripada pelbagai aspek, termasuk masyarakat, diri sendiri dan lain-lain dalam proses membuat keputusan. Selain itu, dari perspektif perubatan, euthanasia memberi alternatif kepada pesakit dan tindakan ini boleh menamatkan hidup seorang tanpa kesakitan dan menghentikan penderitaan. Kesahihan euthanasia dalam pandangan Islam. Undang-undang Islam secara jelas melarang euthanasia aktif kerana ia termasuk dalam kategori pembunuhan dengan sengaja, iaitu al-qatl al-amad. Walau niatnya baik, iaitu untuk menangani pesakit, walau bagaimanapun atas permintaan pesakit atau keluarganya, hukumnya tetap haram. Dalam perkara ini amat jelas, iaitu dalil larangan membunuh mengharamkan membunuh jiwa orang lain serta membunuh jiwa sendiri. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 151. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Yang kedua daripada surah An-Nisa ayat 29. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Dan terakhir daripada surah An-Nahl ayat 61, iaitu kemudian apabila sampai tempoh mereka, tiadalah mereka dapat meminta dikemudiankan sesaat pun dan tidak perlu mereka dapat mendahulukan. Secara kesimpulannya, euthanasia berlaku apabila manusia hilang rasa hormat terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Jika benar seseorang manusia itu faham dan menghormati kesucian hidup, semestinya mereka tidak akan memutuskan untuk menamatkan atau mengakhirkan hidupnya. Namun begitu, bagi yang menyokong euthanasia, mereka telah menerbitkan karya mereka sendiri dan menubuhkan persatuan dalam menyokong perbuatan euthanasia. Tetapi bagi yang membangkang, mereka bertindak melalui perundangan dengan pihak atasan. Dengan berlakunya perkara sebegini, ia membuktikan bahawa euthanasia tidak boleh diterima oleh semua golongan masyarakat kerana mereka berpendapat bahawa tingkah laku ini dianggap sebagai membunuh secara sengaja dan ia merupakan satu dosa dalam semua agama di dunia. Walaupun tujuan asalnya adalah untuk menamatkan kehidupan pesakit yang terbeban dengan kesakitan yang dihadapi, dengan arti lain, manusia perlu bijak dengan mengkaji dan mempelajari latar belakang sesuatu benda dalam menjadikan amalan dalam kehidupan. Dengan ini, ia semestinya tidak menyedari faktor yang menyebabkan perkara negatif berlaku yang mungkin melanggar fitrah manusia dan syariat Islam. Berdasarkan juga kajian yang sudah dijalankan, terbukti bahawa euthanasia telah dilarang dalam majoriti agama di dunia. Ini dapat dibuktikan apabila tiga agama yang terbesar iaitu di dunia, iaitu Islam,
Kristen dan Yahudi telah melarang perbuatan euthanasia ini kerana ia menganggap sebagai satu perlakuan pembunuhan. Selain itu, kita sebagai hamba Allah tidak patut berurusan dengan qada Allah. Semua yang berlaku di dunia ini adalah kebenaran dan ketentuan Allah. Kita sebagai hambanya perlulah aku dan redha atas apa yang ditentukannya. Oleh itu, perbuatan euthanasia hendaklah dielakkan dan dijauhi agar tidak dimurkai oleh Allah. Dengan ini terjawablah segala hal-hal yang berkaitan dengan euthanasia di dalam hal ini. Sekian daripada saya, Amir Hakim bin Azli, dan grup saya iaitu Muhammad Syahin dan Muhammad Danish. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.